Tu besar, kau nak buat apa? Bismillah. Ambil sudu, bismillahirrahmanirrahim. Surat, bismillahirrahmanirrahim. 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 Memang siapa yang buat perkara pelik, orang akan nampak pelik, dia akan dapat perkara pelik. Tu orang dulu boleh buka mangga, baca bismillah. Boleh jalan atas air, baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi afana wa ma batalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Alhamdulillah, Allah pilih kita datang ke rumah Allah menuntut akan ilmu yang wajib bagi mukallaf. Tapi tak semua manusia dipilih boleh datang masjid. Apa tujuan kita datang masjid? Atas perintah Allah. Dan apa tujuan kita sembahyang berjemaah? Semua perintah Allah. Kita sembahyang pun bukan kita nak merebut pahala. Jangan salah kita punya i'tikad. Kita datang masjid sembahyang berjemaah pun bukan tujuan kita nak merebut pahala. Tujuan kita adalah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada tuannya. Ya. Jangan kita niat pahala. Tapi kalau bagi orang awam memang dia niat pahala. Itu bagi orang awam. Bagi orang hawas, bagi dia tanggungjawab dia sebagai seorang hamba. Itulah tanggungjawab. Ya. Menuntut ilmu. Apa kaedah menuntut ilmu? Menuntut ilmu ni kaedahnya untuk membuang kebodohan, mendatangkan kepandaian bab segi hukum. Dan menuntut ilmu ni pula, apa tujuan menuntut ilmu? Ya, dia untuk memperbaiki diri. Itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni untuk memperbaiki diri dan untuk mencari salah diri. Itu menuntut ilmu. Ya, sebab itu orang lagi berilmu, lagi beradab, lagi berilmu, lagi tawaduk, lagi berilmu, dia lagi bertakwa, lagi berilmu, dia lagi merasakan diri dia itu lagi bodoh, lagi bodoh, lagi bodoh. Kenapa lagi bodoh? Dia lagi nak tahu. Ini orang yang berilmu, inilah menuntut ilmu. Kalau bernikah ada lain pula. Bernikah, apa tujuan dia bernikah? Adakah tujuan dia bernikah untuk sedap-sedap? Bila dia tujuan dia bernikah untuk sedap-sedap, itu yang dia bernikah, dia bukan nak cari redha Allah, dia nak cari sedap-sedap. Itu bila dia ajak isteri dia berjima, isteri dia tak mahu, dia marah bini dia. Dia suruh isterinya melihat, suruh isterinya menjilat kemaluan suaminya, isterinya tak mahu, dia pukul bini dia. Ya. Dia marah bini dia, dia cop bini dia derhaka. Kau kena hisap kemaluan abang, kau kena hisap. Kau bini abang, jangan melawan, derhaka neraka jahanam tempat kau. Kau dalam neraka, faham? Itu pentingnya ilmu. Ilmu ni penting. Ya. Bukan dalam hukum fikih dia kaedahnya lain. Ilmu tasawuf dia lain. Ilmu tauhid dia lain. Itu ulama suruh kita menuntut ilmu sampai kita mati. Sebab menuntut ilmu ni dia wajib. Dia bukan sunat. Tak kira lah kau umur berapa tahun, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 15 tahun. Bila cukup umur wajib untuk ilmu sampai mati. Ya. Kalau tak belajar, dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, dosa besar. Datang surau pun lambat. Ya, balik cepat. Tadi ramai ni, balik. Mamam nak makan. Ya, sibuk dengan dunia ni. Ya, dengan dunia sibuk sangat. Ya, sampai dia akhirat. Dia tak boleh nak kerja akhirat.
Dia sibuk dengan makan, sibuk dengan TV, sibuk dengan hiburan. Ya, dia tak ada masa untuk dengan Tuhan. Ingatlah tuan-tuan. Ya, kita amal soleh ni kena banyak. Ya, kalau tidak kenapa bagi Nabi keluarkan satu hadis? Aku bagi satu hadis sajalah. Man qala subhanallah bihamdih, itu kata Nabi. Ya, dan satu hadis lagi pula, man qala subhanallah bihamdih, amannya dia, hendaklah kamu menyebut subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Sebab apa Nabi suruh sebut subhanallah bihamdih? Kita belajar dalam kitab tafsir. Sebab binatang-binatang pun dia berzikir. Ya, tu kita duk makan, acu duk makan tu, kambing, roti john, ya. Roti apa lagi macam-macam roti kat belakang, ya. Makhluk Allah ni semua berzikir. Tuan-tuan, itu jangan malas berzikir. Satu lagi hadis apa kata Nabi? Ya, man kana akhiru kalamihi, ya, dakhala al-jannah. Siapa akhir hidup dia dengan perkataan la ilaha illallah, masuk syurga. Ya. Tu baru ni ada Ustaz Syah Alam ni, mati meninggal tengah baca kitab, tapi dia orang kemaman, cerita bab kiamat. Mati tengah mengajar, nanti dia bangun daripada kubur, dia pegang kitab yang dia ajar. Ni hadis sahih. Ya, ni hadis sahih. Sebab Nabi beritahu, tengok akhir hidup dia mati macam mana. Kalau perempuan tu mati dalam keadaan mengandung, dalam keadaan tengah melahirkan anak, ya, dalam keadaan berdarah, nanti dia bangun daripada kubur dalam keadaan tengah melahirkan anak, pegang baby. Kalau dia tengah masa dia hidup lawan suami, marah suami, maki suami, hina suami, nanti dia bangun daripada kubur, dalam kitab Muhimmah, dalam kitab ni ada, dia menyalak-nyalak, bising lah, macam orang tak tentu hala. Ya. Kalau orang tu mati dia tengah buat benda haram, dia bangun daripada kubur, dia akan buat macam mana yang dia akhir hidup dia. Kalau dia mati tengah baca Quran, memang beriman dengan kitab suci Al-Quran, memang dia beramal dengan kitab suci Al-Quran, nanti dia bangun tengah pegang Quran je ni. Dan kubur ni dia berbeza, umur orang dalam kubur ni berbeza orang hidup. Sekarang tuan-tuan umur 50, ada 60, ada 70, ada 40. Ya. Bila tukar tahun naik, umur dia naik Kalau 40 naik 41. Kalau kubur lain. Kubur dia mati 40, nanti dia bangun pada kubur bila dunia kiamat umur 40. Dia tak akan menganjak. Itu akhirat. Itu Nabi Isa naik ke langit, naik ke arash. Nabi Isa umur 33 tahun. Nanti Nabi Isa turun umur 33 tahun. Itu akhirat. Itu Nabi Isa dia duduk di arash di langit, kiraan akhirat bukan kiraan dunia. Itu Nabi Isa. Nabi Isa pakai serban. Ya. Nabi Isa pakai serban. Rasulullah pakai serban. Sahabat Nabi pakai serban. Tentera Allah, malaikat Allah pakai serban. Imam Mahdi pakai serban. Tentera Imam Mahdi nanti dia berkuda memanah pakai serban. Tak pakai helmet, ya. Berlatih-latihlah pakai serban. Jangan nanti kita malu dengan Imam Mahdi. Nanti kita malu nak bertemu dengan Nabi sebab kita tak ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan, ya, tak mampu nak ikat, taruh dekat bahu ni. Janganlah masa kita hidup kita malu nak ikut sunnah Nabi. Kata sayang Nabi, cinta Nabi. Ya, kalau buat majlis maulid hebat. Ya. Sayang Nabi, cinta Nabi, tapi tak ikut sunnah Nabi. Siapa tak ikut sunnah Nabi, tak ikut perjuangan Nabi, tak ikut syariat Nabi, Nabi tak mau jumpa dia pada mahsyar. Ingat tu tuan-tuan. Ini Nabi sendiri cakap, ada hadis dalam Sahih Muslim. Ini Nabi sendiri yang cakap, ya. Lepas tu tok guru pondok ni, kita tengok semua pakai serban. Termasuklah Tok Kenali, ya, Tok Selihong, Tok Pulau Manis, Tok Bahman. Banyak ni ulama-ulama tua, wali-wali Allah di negara kita ni yang sudah wafat, mereka semua pakai serban. Ya. Jangan nanti dah mati baru nak pakai serban. Betul? Ya.
dah mati. Mana jenazah ni? Mana serban dia? Serban ni mana serban? Kalau masa kau hidup kau pakai copior, masa kau hidup kau suka pakai helmet, ya. Kau mati sumbat ke helmet. Tak payah pakai serban. Buat apa pakai serban? Dah mati pakai serban tak dapat pahala, bro. Tak dapat pahala. Yang dapat pahala ni masa hidup. Hidup. Bersugi. Tadi saya maghrib 1 rakaat, 70 rakaat Allah bagi. Ya, pakai serban 70 rakaat Allah bagi. Gandakan dia punya ibadat. Tuan-tuan, 3 rakaat kalikan aja, ya. Berbeza orang perempuan. Orang perempuan ni dia tak disuruh pakai serban. Yang mana dia nak pakai serban pula? Dia pun nak pakai serban lah, biar pahala lebih. Ya, jangan ikut ajaran sihat nanti. Ya, kena tahulah orang perempuan dia benar tak mana, tak dia benar tak mana. Itu orang perempuan ni bila dia bernikah aja, dia dengar cakap suami, dia taatkan suami. Apa yang suami buat dia dapat. Ya. Contoh orang perempuan yang sudah bernikah. Ya. Sebab apabila dia bernikah, selamat agama dia. Bila dia sudah bernikah, selamat agama dia. Tetapi akhir zaman orang perempuan walaupun sudah bernikah, agama tak selamat. Ya. Kenapa tak selamat? Sebab dalam hadis sebut, bila dunia dekat dengan kiamat, ramailah orang perempuan, ramailah wanita-wanita, mereka menjadi penari dan penyanyi. Walaupun dia tak jadi artis, tapi dia menari dan menyanyi dia dalam TikTok. Ini hadis sahih. Dalam hadis dia tak sebut TikTok. Dalam hadis disebut dia menari dan bernyanyi. Ya, tunjuk-tunjuk di khalayak ramai di media sosial, tuan-tuan. Ya, kalau ada anak kita yang macam tu, larang, jangan bagi, tuan-tuan. Ya, kalau ada pula mak macam tu, bapak macam tu, umur dah 50, 60, ya, taubatlah, tuan-tuan. Bertaubatlah kepada Allah, ya, bertaubatlah kepada Allah. Sebab apa nanti kalau dia suka titok-titok, joget-joget, titok, joget-joget, nanti bangun pada kubur bertitok. Titok, tuan-tuan. Orang kenal, dari mana ni? Syah Alam. Mana Syah Alam? CC 19. Aku kenal. Yang belajar sandar-sandar tu kan? Tuan-tuan. Sandar, ya. Kenal. Betul bila kita mati, orang sambut kita. Kalau tuan-tuan mati, aku dah mati, tuan-tuan mati, masuk dalam alam barzakh, aku kenal tuan-tuan, aku sambut. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kalau tak kenal, dia tak sambut. Tuan-tuan, dia tak sambut. Ya. Sebab itu ulama suruh kita selalu pergi kubur. Selalu ziarah kubur. Nabi pun beritahu, selalu datang ke kubur. Kenapa? Agar kita ingat tentang mati. Bila dia ingat tentang mati, dia perbanyak kumpul amal soleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ni jangan tak amal. Nampak dia biasa tapi luar biasa. Ya. Bila tuan-tuan buka, ya, dalam kitab ni kalau bismillah bab perihal kubah di dalam syurga. Ya. Dalam syurga ni dia ada kubah. Bukan surau ni aja ada kubah surau ni. Bukan masjid dia ada kubah. Dalam syurga ada kubah, tuan-tuan. Masa Nabi Isra' Mi'raj, Nabi dia benar masuk dalam syurga. Nabi dia benar, Nabi melihat sungai syurga. Bukan sungai Syah Alam tuan-tuan, bukan sungai Kelang tuan-tuan, sungai syurga. Ya. Siapa tengok tak jamu. Air dia Allahu Akbar. Sebab itu siapa bila dia dapat menahan marah, orang marah dia dapat tahan. Bini marah dia dapat tahan. Suami marah bini, bini dapat tahan marah. Bini marah suami, suami dapat tahan marah. Ya. Tuan-tuan tahan marah tak? Aku tengok macam tadi bulan lepas kena marah tadi. Ya. Tahan marah, tahan. Bini marah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ada hadis dalam kitab Panawar bagi hati. Apa kata Nabi? Allah siapkan istana tepi sungai syurga ni, bukan sungai Kelang. Sungai syurga. Istana dia tepi sungai dalam syurga. Betul, dalam syurga tak ada rumah macam ni, tuan-tuan. Ya, janganlah sembang-sembang dengan bini yang nanti dalam syurga. Abang ingat abang nak ada rumah murah lah, ya. Abang nak banyak rumah murah, nak buat sewa lah yang macam kat dunia ni. Ya, dalam syurga tak ada rumah murah. Dalam syurga tak ada rumah flat. Dalam syurga semua istana. Ni syurga. Tuan-tuan, dia cakap macam aku cakap ni.
Dari mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan, baru balik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Penduduk syurga suka bertasbih. Dah, suka bertasbih. Ini kelebihan penduduk syurga. Lepas tu ulama bagi tahu nak melihat orang tu, ciri-ciri penduduk syurga, dia suka bertasbih. Ada hadis, siapa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dia ada satu pokok dalam syurga. Pokok dalam syurga bukan macam pokok dekat dunia, bro. Pokok dalam syurga ni hebat. Buah dia luar biasa, daun dia luar biasa. Daun dia bila dia berlaga, bila dia kena angin syurga, dia ada alunan muzik, alunan hiburan dalam syurga. Itulah pokok syurga. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk syurga? Nak? Oi, nak juga? Nak belajar lain kali duduk depan. Jangan duduk jauh lama-lama tu kat sekolah duduk. Jangan jauh. Kita ni amal ni kena rebut. Tuan-tuan, amal ni kena rebut. Belajar kena depan, sembahyang kena depan, dan sembahyang datang cepat, bangun cepat untuk solat. Kenapa? Orang yang dia rebut-rebut tentang amal ni, kita ni tuan-tuan, kita nak sembahyang banyak tak lakat. Nak baca Quran macam Imam Asy-Syafi'i kita tak mampu. Imam Asy-Syafi'i ni satu rakaat 15 juzuk. 2 rakaat hatam Quran ni Imam Asy-Syafi'i. Kita nak macam Imam Asy-Syafi'i kita tak mampu, tuan, tak larat. Kita nak macam Nabi tak mampu, nak macam sahabat Nabi tak mampu. Itu yang Nabi itu di antara umat Nabi yang beruntung ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beruntung. Duduk dalam majlis muwassaah, dapat pahala sembahyang seperti 1000 rakaat. Dia datang awal sembahyang, nanti bangun daripada kubur, muka dia, wajahnya seperti bulan purnama. Sebab penduduk syurga ni ada mukanya hitam, hina. Tuan-tuan, ada yang mereka hina, hitam, memang jelek, memang kotor. Ada penduduk syurga. Bukan penduduk syurga pun ada di padang mahsyar. Tuan-tuan, di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni dia banyak pembarisan di padang mahsyar. Penduduk syurga tak ada cerita tentang penduduk syurga penuh wajah, tuan-tuan. Dia punya leher ni air minum nampak mengalir. Itu penduduk syurga. Tuan-tuan. Kalau buat tentang bismillah ni masa Nabi Isra Mi'raj, aku nak kupas sikit tentang bismillah ni. Bismillah ni berapa ayat? Daus, berapa ayat bismillah? Siapa nak datang mengaji kat rumah aku, setiap minggu sebulan 2 kali aku buat. Selasa minggu kedua, Selasa minggu ketiga. Aku baca 4 kitab. Depan maghrib pukul 8, tapi 2 jam. Paling lama 2 jam, paling cepat sejam setengah. Belajar percuma, kitab percuma, sembahyang tempat percuma, makan percuma, kena rotan pun percuma kalau tak dapat. Sebab ngaji dengan aku, kalau di madrasah aku suruh baca, seorang-seorang baca. Tak kira lah kau siapa, pegawai mana pun, sampai tempat aku, itu kawasan aku. Kena ingatlah tuan-tuan. Baca 4 kitab seminggu, sebulan 2 kali. Mana ada kitab dengan aku, yang mana kitab yang aku mengaji untuk guru aku ajar, tuan-tuan. Tapi untuk orang lelaki, orang perempuan nanti aku akan bagi tahu yang akan datang. Untuk orang lelaki, masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi dia benar masuk dalam syurga. Nabi tengok sungai-sungai syurga. Terpegun Nabi terpegun. Kata Nabi, sungai ini dari mana? Kata malaikat, sungai ini daripada kubah dalam syurga. Kata Nabi, boleh tak aku nak tengok? Nampak tuan-tuan, Nabi ni Allah bagi dia mukjizat. Nabi ni manusia yang luar biasa. Macam tuan-tuan sembahyang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni berlaku pada waktu bila, Daus? Kisah bab solat. Lepas tu sembahyang kena mengaji. Tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan kena khatam kitab paling kurang, kitab Munyatul Musalli. Tu kitab paling rendah. Kalau tak khatam kitab tu, sembahyang tuan-tuan ni, atau pendapat mengatakan sah, atau pendapat mengatakan tak sah. Kalau dia sembahyang, dia tak belajar bab solat. Jangan main sembahyang ni, dia tak boleh ambil ringan bab sembahyang. Sebab sembahyang ni masuk dalam kuburnya, malaikat tanya dah pasal sembahyang. Malaikat tanya dah. Tidak kenapa dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang ni, kata Nabi.
Nabi angkat tangan macam mana, Nabi doa macam mana dalam solat, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi baca Fatihah, macam mana Nabi i'tidal, Nabi sujud, Nabi duduk tawarruk, duduk iftirash. Ya. Kalau kita tak tahu, macam mana? Macam tuan-tuan lah nak kerja satu pejabat. Tuan-tuan bukan bidang tu. Contoh dia ni pomen, tiba-tiba nak jadi doktor, kerja kat KPG, boleh? Boleh tak, Os? Tak boleh. Dia kena ada ilmu doktor. Macam kita semayang, kita kena ada ilmu semayang. Kalau tak ada ilmu semayang, macam mana kita semayang? Itu yang Nabi suruh kita belajar sampai mati tu. Tak belajar buat solat. Ya? Itu yang Nabi kata malaikat, aku boleh bawa engkau. Boleh bawa engkau dalam kubur ni. Tapi syarat kau kena pejam mata. Syurga ni luas. Tuan-tuan, luas. Syurga Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ni untuk umat Muhammad. Ya, tentang buka kisah pada tentang syurga. Satu hari Allah jadikan syurga Jannatul Ma'wa. Malaikat Jibril dia ronda. Malaikat Jibril ni sayap dia sebelah berapa ratus, Hafiz? Berapa ratus? Malaikat Jibril ni sayap sebelah berapa ratus? Berapa sayap Malaikat Jibril sebelah? Ashraf. Dah kahwin ni mungkin lagi matang, mungkin lagi hebat, dapat bini ustazah kan. Acu sayang dekat Jibril berapa banyak? Dan yang belakang-belakang lah tu, hebat tu mantan mufti tu, berapa sayang dekat Jibril? 600 sayang dekat Jibril. Ya, kalau dia buka satu, bumi ni gelap. Satu Yang tuan-tuan nampak viral dekat Mekah tu, ada nampak, itu bukan dekat Jibril bang. Kita kena tipu dengan manusia akhir zaman. Ya. Dan tengok senang nak nampak malaikat. Orang yang dipilih, orang yang bersih nampak. Itu pun kalau dia menjelma. Ya, dia menjelma menjadi manusia, kita nampak. Kalau dia tak menjelma, tak nampak. Malaikat ni harum, wangi. Tuan-tuan. Dan dia suka benda-benda yang wangi. Termasuklah percakapan yang wangi. Maksud percakapan yang wangi, percakapan yang baik-baik. Itu malaikat Allah. Ya. Bawa Nabi sampai satu kubur. Nabi buka mata. Nabi buka mata. Nabi kata, mana tak nampak pun. Kata malaikat, ada dalam. Boleh ke masuk? Boleh, tapi ada syarat. Nak masuk kena baca apa dia? Ada kunci dia. Kata malaikat, ada kunci dia, ada syarat dia, kena baca bismillah. Kalau bismillah ni dia luar biasa. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi-nabi yang lain tentang kalam bismillah. Ya, apa tu bismillah ni banyak. Bismillah 3, bismillah 5, bismillah 9, bismillah 20, ada bismillah 99, dia banyak ya. Banyak kalam bismillah. Siapa baca bismillah 786, lain kafiat dia. Siapa baca bismillah 625, lain kat dia punya kaedah dia. Dia banyak tentang bismillah. Entah ya. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi di benar masuk dalam kubur. Masuklah. Bila Nabi di benar masuk dalam kubur. Ya, ni aku bukan cerita kosong, ni bukan aku ambil dalam Google, ya. Bukan aku ambil dalam majalah motor, tak ada. Aku bukan ambil dalam majalah pancing, tak ada. Ni kitab tua. Dekat tangan aku dah 35 tahun. Dah ya. 35 tahun. Dekat tangan tok guru aku, Allahualam, aku dapat hadiah daripada ya, isteri tok guru aku. Dah ya. Tadi pun ada seorang ya, tok guru aku juga meninggal ya. Ya. Bukan hari ni, ada minggu lepas. Dia orang hebat, dia orang tasawuf. Dia duduk rumah baring, dia sakit. Ya. Aku pernah mengaji dengan dia satu bab. Aku datang rumah dia kata apa? Cakap agama jangan takut. Dia pesan, bapak engkau berani buat kerja agama sampai masuk dalam penjara. Imam Syafi'i pun buat kerja agama masuk dalam penjara. Imam Malik masuk dalam penjara. Imam Hanafi, Hanbali pun masuk dalam penjara, kena racun. Engkau cakap agama jangan takut. Kau pernah belajar dengan aku, sampaikan hukum Allah, jangan takut. Aku tak dapat
ikut kau. Aku tengok kau je dekat Facebook ke, aku tengok kau ceramah. Di Bahrain lah, Bahrain. Duduk seorang. Ya, tak ada dah. Cakap benda yang benar tak takut. Qulil haqqa walau kana murra, ja'al haqqa wa haqqal batil, innal batila kana zahuqa. Takut. Sama cakap dengan bini dia takut, cakap dengan anak dia takut, cakap dengan ahli kuliah dia takut. Tambah AJK Masjid Surau dia tak boleh takut. Lagi satu suami ni pula dia tak boleh suka nak cok-cok bini masuk neraka. Itulah ya. Itu yang Nabi dah masuk, Nabi dah baca bismillah, Nabi nampak. Dan aku lihat sungai air yang keluar. Ni tentang kisah bismillah. Keluar daripada mim. Sungai tu dia keluar membentuk mim. Dalam syurga. Lapas bismi. Sungai susu yang keluar dari ha. Sungai susu yang keluar dari ha, lafaz Allah. Tu orang ahli tarekat, dia banyak menyebut Allah. Allah, 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 Allah secara jihad. Jihad tu macam mana, Daus? Amir, jihad cara macam mana, Amir? Acu, jihad macam mana, Acu? Jihad ni dengan nyata. Allah, 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 dan dengan nyata mulut. Itu semayang ada jihad. Allahu Akbar, jihad. Dijihadkan. Ada semayang disirkan. Baca tasbih, slow, sir. Dia ada jihad, ada sir. Ada yang kena dikuatkan, kena didengar oleh telinga. Kalau telinga tak dengar, maka solat batal. Ada yang di dalam solat kena telinga kena dengar. Kena dijihad. Sir, ada tempat-tempat yang disuruh disir. Banyak sebut Allah, 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 Allah. Dia kalau orang ni dah memang ahli zikir, dia sembang orang hati dia. Allah, 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 Allah. Hati dia. Dia ada seorang ulama, dia masuk hospital. Doktor ni pelik. Kenapa ramai orang datang? Aku tengok dia orang biasa tu, pakai kasut jambannya. Kasut RM2 tau, bro. Bukan kasut Puma macam kita pakai tau. Bukan macam kasut kita beli kat kedai Ihsan tau. Kasut jamban tu. Salah. Masuk hospital, pakai baju pagoda. Ramai orang datang. Tak lama dia ni, orang ni kena operate. Masa doktor tu operate dia, jantung dia sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Tahun 90. Entah doktor ni tanya orang, tanya orang datang tengok. Kata orang anak murid, dia guru tarekat. Dia cakap tak banyak. Macam tuan-tuan lah, cakap tak banyak. Dia ni ahli tarekat. Tengok muka pun kena ahli tarekat. Yang itu ahli tarekat bagi perempuan. Tu diam. Balik rumah dia paling kuat menjerit dalam. Yang orang suka berzikir. Orang suka berzikir ni dia memang tak cakap banyak. Sebab dia banyak masa dengan Tuhan. Dia cinta dia banyak dengan Tuhan. Cinta dia banyak dengan Tuhan. Dia tak cintakan makhluk. Sebab tu orang yang setiap satu amalan, tuan-tuan kena tahu, amalan kadang-kadang kita beramal satu benda, contoh kita beramal satu selawat, kita beramal dengan satu zikir, beramal satu tasbih, beramal dengan satu wirid. Kenapa aku beramal ni tak jadi weh? Tok tu kata amal wirid ni dapat ni, amal wirid ni untuk ni. Kenapa tak jadi? Salah tak mana? Salahnya kita setengah manusia, dia tengah bercakap-cakap dengan Tuhan dia, dengan pemilik alam. Tetapi dia tengah bercakap-cakap dengan pemilik alam, dia belum tutup lagi dia punya percakapan majlis dia dengan Tuhan dia dah bercakap dengan makhluk. Dia dah putus lah. Bila dia putus, maka dia punya amalan dia tu lara. Ni segi tasawuf, bukan segi fikih.
Sebab itu setiap amalan ni, setiap zikir, tasbih yang kita buat, kata ulama atau pendapat mengatakan dia kena tahu makna. Ya, dia kena tahu makna apa yang disebut, dia kena tahu. La ilaha illallah, kena tahu. Kalau buat tentang mengucap kalimah syahadah pula, dia kena nafi, dia kena isbat. Dia kena sebenar-benar jazam, sebenar-benar yakin. Ya, kalau setakat sebut aja, dia ditolak, tak diterima. Ya. Nantilah yang akan datang, ya, kita jumpa. Wallahu alam tahun bila. Ya. Ini pun dah mengaji sini dah berapa tahun dah, cu? 2 tahun dah. Ada 2 tahun dah. 2 tahun ke setahun. Baru muka surat 3. Ya, dah meninggal 13 orang dah. Ya. Mana ustaz tahu? Itu tak datang tu meninggal. Itu kan situasi sini ada orang, tak ada dah meninggal. Ya. Dah meninggal, mati lah. Ya, sebab kita ni pasti mati, bro. Ya, sebab itu ulama cakap, bila kita datang rumah orang mati, ya, tak kira perempuan lelaki ke, pergi rumah orang mati, kalau orang tanya siapa mati ni, dah di kapan dah, siapa ya? Kita lah yang mati tu. Sebab apa ulama kata kita, ulama beritahu kita yang mati? Sebab nanti satu hari kita macam tu. Ya, satu hari nanti kita dah macam tu. Orang mandi, orang kapan kita, orang dah bawa kat surau. Kadang-kadang kita nampak ada van jenazah sampai, siapa meninggal tu, ya? Dah duduk kat luar tengah membawang pasal bendera. Ya. Oi, orang bendera pakai pacak dah bawa rumah aku, aku suka dia. Aku bukan bendera tu. Ya. Dia tengah membawang, van jenazah sampai. Siapa dah mati ni? Nanti kita macam tu juga. Orang buat pasal apa? Sampai masa, sampai tarikh, sampai hari, kita lah orang hantar kat kubur. Ya, tengoklah umur dia berapa tahun, umur dia mati dalam berapa dia ada tulis. Ya. Dia ada tulis masa dia. Sungai Arak yang keluar dari Mim, lapas Ar-Rahman. Dalam syurga ada sungai arak. Tuan-tuan nak minum arak, dia dalam syurga lah. Dekat dunia tak boleh minum arak. Ya, dekat dunia tak boleh nak bini sampai 4, nak bini lebih daripada 4 tak boleh. Kita umat Nabi ni boleh 4 lah. Fankihu ma taba lakum tu. Ya, boleh 4 je umat Nabi. Tak boleh nak bini 7, bini 8, bini 20, tak boleh. Ya, nak bini banyak, 70 satu bilik, 70 satu bilik, 70 ratus-ratus bini dalam syurga lah, bro. Sebab dalam syurga, penduduk syurga dia punya kekuatan lain, bukan macam dekat dunia. Macam acu, kalau kau duduk atas kursi kan, bini kau nak 4. Orang bini 4, bini 2, bini 3 ni lutut kuat. Ya, lutut kuatnya, boleh langkah sana, langkah bini rumah sana, langkah lutut dia kuat. Ya, setakat tak macam Ami kejap duduk bersempoh, kejap duduk bersila, tak boleh bini 2 kau ambil. Ya. Kita tu kena tahu kita nikah tu untuk apa. Nikah tu sebab tu orang perempuan ni, dia bernikah bukan untuk sedap-sedap atas katil, kan? Setengah orang perempuan dia bernikah, dia nak maksudnya dia menikah ni, orang perempuan ni setengah dia nak maksudnya dia ada orang yang kawan dengan dia. Betul, orang perempuan ni dia lebih suka kan benda-benda perhiasan untuk diri. Itu orang perempuan. Ya, orang lelaki memang dia suka benda tu. Orang lelaki memang suka bersama. Orang lelaki memang suka hati-hati. Ya, tengok orang lelaki, termasuk orang yang dengar sama cakap. Tuan-tuan, ya. Mata kita ni tu orang panggil penyakit ain ni, ainon mata. Penyakit mata lah. Ya, mata ni kalau dah berpenyakit, mata tu dah banyak dosa, tu mata tu tak boleh nak tengok Quran. Itu mata tu dia tak nampak surah. Surah dia tak nampak. Ya, tak nampak surah. Kalau kedai sok kambing dia nampak. Mata ni penyakit ain, Ni penyakit ain, tuan-tuan, ya. Bahaya penyakit ain. Salah satunya penyakit ain ni ulama beritahu, kamu jangan suka melihat kemaluan. Walaupun kemaluan sendiri. Bila suka tengok kemaluan sendiri, dia datang penyakit ain. Dia akan mewarisi sifat apa-apa. Ya, tambah sekarang pula mudah nak tengok benda-benda haram. Tuan-tuan, ya.
Buka telefon, nampak dah. Bontot orang, kemaluan orang pun dapat tengok, tuan-tuan. Kadang ada orang suruh orang masjid mengaji. Dengan ustaz, dengan tok-tok guru datang, malam-malam boring, bini balik kampung, buka je. Besar bawah dada, nanti ingat suruh bini besar bawah dada macam ni. Aku kena cari duit ni, belikan modal sikit. Nak suruh bini besar bawah dada, jangan tengok benda haram. Tuan-tuan. Dan sungai madu, dalam syurga ada sungai madu. Kalau buat madu ni pula, dalam rumah kena ada madu. Dan sungai madu yang keluar dari lapas Ar-Rahim. Maka mengurniakan aku bahawa asalnya keempat sungai itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu kubah dalam syurga ni, dia asal tentang kisah Bismillah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Muhammad, siapa yang ingat kepada aku dengan nama itu, dia ingat dengan nama Allah, dengan nama Bismillah. Dia banyak-banyak sebut Bismillah dari umatku, dari umatmu. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang ikhlas, dan maka aku meminumkan dari keempat sungai itu. Maksudnya, sesiapa yang dia beramal Bismillah ni dengan ikhlas kerana Allah, nanti dia akan minum sungai-sungai dalam syurga. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, di dalam syurga. Kalau nak minum sungai Kelang dekat dunia, nak minum sungai Gombak dekat dunia, dalam syurga tak ada sungai Gombak. Banyak sebut Bismillah. Tu angkat tabung, Bismillah. Masuk duit dalam tabung, Bismillah. Nak masuk RM5, dah masuk RM50. Masya Allah. Kalau Bismillah ni memang ada cerita pada zaman Aulia, seorang wanita. Seorang wanita solehah. Aku dah cerita belum? Dia balik pada mengaji, tok guru pesan suruh banyak baca Bismillah. Dah cerita tak? Tahu? Belum? Kau panjang belum aja. Dia mengaji untuk guru. Mengaji untuk guru, tok guru pesan, kau nak buat apa? Bismillah. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu aku pernah beramal benda ni, tuan-tuan. Aku jihad kan, tak disir kan lah, di jihad. Maka bini aku dengar, aku angkat air, Bismillahirrahmanirrahim. Buka perutut ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ketat kan? Masya Allah, ketatnya. Lalu air cincau, air mineral. Bismillah. Tutup balik, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk kat kursi, nak minum, nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sudu, Bismillahirrahmanirrahim. Surat, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bini aku pelik. Kenapa abang? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pada rumah tuan-tuan buat. Buat. Duduk kat tepi bini, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bini, Bismillahirrahmanirrahim. Bini tengok tuan-tuan balik, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Memang siapa yang buat perkara pelik, orang akan nampak pelik, dia akan dapat perkara pelik. Ni bukan aku cerita bohong. Tu orang dulu boleh buka mangga baca Bismillah, boleh jalan atas air baca Bismillah. Ini kisah zaman Aulia, seorang wanita solehah. Bismillah. Buka almari, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dapur ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim. Potong bawang, sekali potong, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, pelik suaminya. Tuan-tuan tak percaya kalau budak lah jual burger, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang kisau, Bismillahirrahmanirrahim. Tuang mayonis, Bismillahirrahmanirrahim. Memang viral budak ni. Orang akan panggil burger Bismillah. Memang pelik lah. Balik ceramah, balik mengaji Politahan. Berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana bro? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Ni budak ni gila ni. Memang siapa gila dengan Tuhan, gila ke Allah, dia menyebut nama Allah. Ini yang perempuan ni, dia baca kalau Bismillah. Laki dia pelik, laki dia jadi bengong. Bukan jadi bengong, jadi biol tak. Laki dia jadi pening. Kenapa bini aku ni belajar orang siapa ni? Bismillah.
Ya, Amir kau tak percaya, kau je bismillah kat pejabat tu. Buka lip tekan bismillahirrahmanirrahim. Keluar lip bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang kata gila dah Amir belajar dengan siapa Amir dia cari jalan, macam mana aku nak kenakan bini aku. Amir dia pergi masuk hutan, ambil sarang tebuan, masuk dalam guni, letak bawah dapur. Orang dulu dia ada rak-rak dapur tu, ada batu, kadang kayu. Tuan-tuan, masa aku dulu tahun 80 merasa lagi mak aku masak ke dapur kayu. Daus merasa dapur kayu. Apis merasa habis. Rasa tak? Mana rasa ni budak TikTok, mana rasa. Zaman TikTok, dapur kayu. Aku merasa mandai sungai. Rumah mandai sungai. Rumah mak aku dulu dinding zinc dinding tidur bapak aku dulu tidur pakai kelapa yang tua tu dia potong-potong kat bantal. Mana merasa lah susah. Budak sekarang dia tak rasa susah. Lahir-lahir datang suruh aircon dah. Aircon dah. Dah dulu susah. Dia tahu susah. Sebab itu ulama beritahu, dalam kamu latih anak kamu menjadi susah. Sebab apa? Akan balik zaman jahiliah nanti, dunia makin dekat dengan kiamat, manusia akan balik pada zaman dulu balik. Kita akan pakai pelita ayam balik. Ni bukan aku tipu, tuan-tuan, ada dalam kitab. Itu yang tuan-tuan tengok budak-budak sekarang, orang sekarang dah mula menunggang kuda main panah. Itu sebenarnya ciri-ciri nak balik zaman dulu. Tuan-tuan jangan lupa, ya. Dia nak balik zaman dulu, menunggang kuda balik, bermain panah balik. Sebab zaman nanti dunia dekat kiamat, minyak tak ada. Dunia dekat kiamat, ni peluru-peluru semua tak ada. Dia akan menggunakan pedang dan menggunakan panah dan menunggang kuda. Dia nak akan balik zaman dulu balik. Ya. Aku nak cerita tentang tu. Tuan tanya Daus cerita, tahu tentang tu, ya. Laki dia ambil sama tebuan, masuk dalam ni, letak bawah dapur. Cakap Amir ni yang nanti jam berian tolong ambil buah nangka tu, ya, buah nangka abang nak makan. Ya. Kata bini, ya bang, bismillahirrahmanirrahim. Baik bang, bismillahirrahmanirrahim. Abang nak makan buah nangka ya. Ya yang potong ya bang, bismillahirrahmanirrahim. Tak pening kan tak? Aku dah ambil sarang tebuan, bismillah lagi orang ni. Dia pergi dapur, buka pintu dapur, bismillahirrahmanirrahim. Laki dia dengar, buka bilik. Ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim. Buka guni, bismillahirrahmanirrahim. Abang! Tunjukkanlah. Mikrofon ni buka luar. Buka luar orang, apa? Suruh sebut abang ni. Biar jangan buka luar. Mikrofon tak payah buka luar, buka dalam. Azannya luar. Kenapa? Biar yang dapat dengar ni orang yang datang mengaji. Kau tak datang mengaji, buat apa kau nak dengar? Kau duduk rumah sedap-sedap, dia tengok TikTok, tengok TV, tengok drama, tengok bola, ya? Tengok cerita Dracula, tiba-tiba kau nak dengar, datang suruh lah. Ya, cantik pun kau. Ya. Laki dia beli. Habis bini aku ni. Kena tebuan ada. Mati ada. Tapi suami kan? Suami, alamak. Kan bini aku kan mati mampus aku, siapa nak buat aku air? Kita tuan-tuan dengan bini, kita kena hati-hati. Suami ni dia kena jaga bini. Orang hina bini kita, kitalah yang menjaga bini dia. Orang ngorat bini kita, kitalah pengawal dan kitalah menjaga bini dia. Dan kita tak boleh biarkan bini kita. Kita kena awasi, jaga bini kita. Sebab itu bini kita. Tuan-tuan kena ingat, kawan dengan bini lain. Aku kalau sakit, terlantar kat rumah, dah usah dia jaga aku sebab dia bukan bini aku. Takkan dia nak basuh berak aku, nak pegang kemaluan aku. Bini aku lah. Kata bini ni tuan-tuan jangan hina. Walaupun dia membebel. Ya? Tuan-tuan kena ingat, yang membebel itulah yang jaga tuan-tuan. Yang membebel itulah yang menguruskan makan minum tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat. Apa itu bila dia bebel kat rumah, tuan-tuan kena banyak sabar. Sabar kenapa? Allah nak uji iman tuan-tuan. Ya, nak uji tuan-tuan. Ya. Suami pergi ke dapur, bini tak pensan, suami pensan. Pensan ni, terjelepuk jatuh.
Ya, bini dia ambil air, sapu kat muka suami, bismillahirrahmanirrahim. Bang, bangun bang, bangun bang, Tanya ke rumah, bang Daus. Tumbang bang Daus. Orang lelaki tak ada dengar, bang, tumbang. Ada tak tahu suruh, tumbang kat rumah. Tumbang. Suami dia bangun, bini dia tanya, bang kenapa? Abang pingsan? Macam mana aku tak pingsan? Dalam guni ni kau tahu tak? Aku tahu apa. Dalam guni ni siapa terbuat? Kenapa boleh bertukar jadi permata? Nampak ni kelebihan bismillah. Sudah ni kelebihan bismillah. Baru suami dia yakin kalau bismillah. Tuan-tuan tak percaya, besok pergi masuk hutan. Ambil seorang terbuat, letak kat tepi dapur rumah. Buat tak mana tahu jadi permata tuan-tuan. Yakin lah tuan-tuan. Yakin lah. Yakin jadi permata lah. Ya Ashraf. Saya yakin tak jadi permata tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan buka Al-Quran, aku lupa ayat berapa. Allah marah hambanya yang dia suka buruk sangka. Allah marah tuan-tuan. Suka buruk sangka. Nak salam orang takut nanti mati ya, mati. Allah marah. Suka buruk sangka. Kadang kita makan ubat, baik ke ubat ni? Suka buruk sangka. Itu yang tak baik. Meniaga, boleh laku ke meniaga ni? Suka buruk sangka. Bila kita suka sangka buruk, dia jadi buruk. Sangka baik, dia jadi baik. Tuan-tuan. Jangan suka buruk sangka. Tuan-tuan. Kena sangka baik. Macam aku lah. Aku sangka baik. Aku sangka baik, tuan-tuan. Ini semua ahli tarekat, ahli tasawuf. Ya, awak duduk relax. Nanti keluarkan sembang, itu ahli fikih. Sembang pasal motor, sembang pasal saham, sembang pasal bini, itu ahli fikih. Baiklah, tuan-tuan, kita baca kitab sikit. Asal masjid ni mana-mana. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Tengok macam nak marah. Marah aku, tuan-tuan. Kita dengan siapa pun tak nak marah. Marah ni pula tak boleh buang terus. Marah ni kena ada sikit. Jangan buang terus. Kalau buang terus Nabi larang. Orang ambil kasut kita, Imam, orang ambil kasut mau. Tak apa, anak tak marah. Ambil lah. Imam tu motor imam kan, budak ambil tu. Tak apa, anak tak marah. Marah ni kan ada sikit. Jangan buang terus. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya. Banyak perempuan jadi derhaka kepada suaminya. Banyak derhaka. Hati-hatilah orang perempuan. Jangan derhaka dengan suami. Derhaka dengan suami. Kalau cerita buat tentang derhaka ni, Allah takut. Kita buat tentang neraka ni takut lagi tak ada banyak. Entah, buat manusia nanti dalam kubur macam mana, manusia di padang mahsyar macam mana, bentuk-bentuk manusia, rupa manusia. Betul, jin syaitan ni bentuk dia tak lawa. Tu orang sekarang tengah lepas tu orang tengah sibuk dekat Penang kan, ada pontianak. Bukan kat Penang, dekat Shah Alam pun banyak pontianak. Tu yang bawa anak dara orang, bini orang, atas motor RZ suku 16. Belum nikah, belum apa, dia buat pontianak. Pontianak. Yang depan ni yang bawa tu Dracula. Lelaki tak ada pontianak. Langsui tak ada lelaki. Tuan tengok. Cerita Melayu, hantu semua perempuan. Tuan-tuan pernah tengok cerita Melayu hantu jantan? Pontianak jantan ke? Mana ada? Tak jumpa lagi hantu jantan. Semua perempuan. Langsui perempuan, pontianak perempuan, hantu kongkom perempuan. Hantu kongkom tahun 80-an dulu ada keluar hantu kongkom. Sekarang tak ada dah.
Orang dulu kalau pakai purdah, orang panggil hantu kongkong. Ya, hantu kongkong lalu. Sebab itu hukum Allah tak ada main. Jangan hina, jangan main hukum Allah. Zaman sekarang hantu kongkong dah bersepah hantu kongkong. Datang surau, tutup mask hantu kongkong jantan. Orang perempuan tu pakai mask hantu kongkong perempuan. Yang main menutup jilbab ni, menutup tabir muka ni ada hadis. Memang ada hadis zaman Nabi. Sahabat jumpa isteri Nabi, masa tu ternampak wajah isteri Nabi, maka turunlah ayat tabir. Itu isteri Nabi menabirkan mukanya. Ya, tapi kena tahu pakai purdah, pakai nikab untuk apa? Ikut sunnah Nabi ke trend? Kalau trend tak dapat pahala. Ya, tak ada pakai purdah, duk berjoget kat TikTok. Ya, duk siap lagi buat gambar orang tua, buat muka dia muda, muka dia tua, padahal pakai purdah. Buka sekejap. Ya, tak ada orang ejek suruh apa dia buat? Muka tua, muka muda. Ustaz apa dia buat? Ustaz. Cik, ya. Inilah ustaz akhir zaman. Tuan-tuan, ya. Tu dekat ustaz Zimbabwe, bukan ustaz sini, Zimbabwe ni. Ya. Tapi tengok banyak ustaz sini ya. Ustaz negara kita lah, tuan-tuan. Tu dia tengok, aku bagi satu negara, tengok di Yaman, ulama Yaman, habib di Yaman, ustaz di Yaman, berbeza ustaz di negara kita. Cakap dengan perempuan tunduk. Dia tak tengok orang perempuan. Ya? Orang perempuan tak ada ceramah, orang lelaki ada. Orang perempuan tak ada ceramah di madrasah ke, di surau, di masjid mengajar lelaki, tak ada. Tengok tu Yaman, tak ada. Orang perempuan dijaga, dilindung baik-baik. Dia nak perempuan, lelaki. Tok guru mengajar orang perempuan pun dinding batu, lubang macam ni je. Dah. Tu di Yaman ni, tu nak tengok. Ada dengar cerita tak baik? Mana ada. Ya, bumi Aulia. Dah. Ya. Ada dengar cerita orang perempuan kena bakar, ada perempuan kena rogol, kena bunuh, kena ragut. Mana ada. Dia dijaga. Kalau orang perempuan lalu, orang lelaki berhenti. Perempuan lalu. Orang lelaki berhenti. Dah. Sini perempuan lalu, lelaki follow. Siap follow naik basikal. Setiap ayah hak follow. Perempuan naik basikal, lelaki naik basikal. Tu akhir zaman orang lelaki suka main gym. Dekat gym depan tu ada buah apple. Main gym. Hati-hati orang perempuan kalau suami main gym. Kadang-kadang bukan nak apa pun, nak tengok perempuan dekat gym. Sebab perempuan dekat gym ni seksi-seksi pakai baju ketat. Ya, kawal sikit suami tu, ya. Nak main gym tengok intens sikit, ya. Apa dia main kat sana, ya. Sikit lagi, tergantung ayat ni. Derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Fiqh terbagi dua zumrah. Apis, zumrah cakap Arab. Zumrah tu apa dia, makna dia? Kalau cakap orang putih dua apa? Dua. Tu. Cakap orang putih pandai. Semayang bukan cakap orang putih. Semayang bahasa Arab. Lepas tu kena tahu bahasa Arab. Tak dapat banyak sikit. Bila tak tahu bahasa Arab, semayang apa? Semayang apa? Sebab semayang kita bercakap dengan Tuhan. Maklum tahu bahasa Arab, maklum tahu ayat Fatihah tu tahu mana, baca tasbih tahu mana, tak tahu macam mana, tahiyat tahu mana. Lepas tu kena belajar. Lepas tu kena belajar. Bukan guru tu dia marah. Sebab guru tu suruh, bila dia beritahu suruh anak murid tu faham. Kau tidak nampak dalam hadis sebut adil tu nasihat, agama tu nasihat. Tu aku jumpa tok guru dia seorang baru ni di Kedah. Duduk kampung. Minum liap. Lama tak jumpa dia 25 tahun. Dia kata orang akhir zaman ni bila dengar ceramah, depa suka marah. Ada orang utara. Depa dengar ceramah, depa suka marah ustaz. Depa suka marah tok guru ni. Allahu akbar. Aku tanya dia kenapa depa marah? Depa sebab marah tu, depa sakit hati tu sebab hati mereka tu banyak penyakit. Bila kita marah, bila kita suka, hati kita banyak penyakit.
Ya, bila hati dia banyak penyakit, habis lah. Tuan-tuan, ya. Itu orang nasihat Abu terima. Nasihat Abu terima. Dia je betul. Ya. Ni bulan ni banyak orang hati banyak penyakit. Bulan ni banyak orang mulut banyak dosa. Tuan-tuan, contohlah, aku bagi contoh. Ni dalam kitab Daus parti lain, aku parti lain. Aku maki Daus, wajib minta maaf. Sabar ofis, jangan marah-marah ketuk-ketuk meja. Aku maki Daus, aku wajib minta maaf. Kalau aku tak minta maaf dengan Daus, sembahyang aku, haji aku, umrah aku, sedekah aku, puasa aku, Daus ambil semua. Nyamai. Dalam Al-Quran berkata Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Walaupun orang ni ahli zikir, ahli solat, ahli sedekah, ahli puasa, tapi kalau mulut jahat, maki ke orang, tak boleh masuk syurga. Yang main tuan-tuan. Bulan ni banyak orang jahat mulut. Tuan-tuan, tak kira nak parti apa pun, tapi mulut jangan jahat. Hati-hati mulut. Tuan-tuan, ya. Tak kira lah, kau nak parti apa, kau punya pasal lah. Ya. Kau nak parti kita kebal, parti kita selam. Ya. Kau punya pasal, kau nak parti Y suku, parti Y16, kau punya pasal lah. Itu hak kau, ya. Tapi mulut jangan jahat, tu je. Tuan-tuan. Bila mulut jahat habis. Aku kalau mulut aku jahat, pahala aku mengajuk Nabi. Tuan-tuan. Itu dalam kitab tasawuf cakap apa? Bila kamu belajar dengan satu guru itu mencerita aib guru lain, guru itu mencela guru lain, kamu jangan belajar dengan guru tu. Macam tu. Tuan-tuan. Hati-hati mulut, hati-hati lidah. Ya, jaga lidah baik, yang kata orang. Wallahu a'lam. Tak sampai sebagai yang membaca. Ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Ya. Jadi, aku minta maaf banyak-banyak. Sebab tu aku lepas kuliah, aku selalu minta maaf. Tuan-tuan, ya. Kita minta maaf banyak-banyak. Seandainya tuan-tuan kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, ya, dan hukum ada salah, hadis ada silap, ya, aku minta maaf, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Kalau bulan depan tak jumpa, bulan depan lagi tak jumpa, bulan lagi tak jumpa, jumpa nanti dekat akhirat, ya. Itu pun kalau jumpa. Negeri akhirat susah nak jumpa, bro. Negeri akhirat susah nak jumpa. Manusia bukannya ribu, manusia bukannya juta, manusia berbilion-bilion. Manusia dengan binatang. Tuan-tuan fikir, pernah kita tutup. Satu baris, satu sof lah. Satu sof, dia punya jarak 4,000 tahun. Panjang ada 4,000 tahun. Itu negeri akhirat. Mereka berdiri, semua berdiri. Telanjang. Tok Siap telanjang. Ustaz, telanjang. Acu, telanjang. Daus pun telanjang. Apis, telanjang. Semua telanjang. Tak ada tak telanjang. Ya, atau pendapat ada yang tak telanjang, tapi yang tak telanjang macam mana? Tapi pendapat yang kuat kata telanjang. Tapi semua tengok atas. Tak tengok bawah. Tengok semua atas. Ada peluh dia sampai berkulali, ada peluh sampai peha, ada peluh sampai pusat, ada peluh sampai sini, ada peluh tenggelam. Dia berdiri tu 50,000 tahun. Ya, sebab Allah nak panggil. Ya. Tapi ada yang hisap cepat. Ada yang kena panggil cepat, ada yang lambat. Ya. Ada cepat, dia layanan VIP cepat. Ya. Ada yang lambat. Tuan-tuan, ya. Itu Quran jangan tinggal. Tuan-tuan, ya. Quran datang daripada Masya. Dia datang macam burung. Dia payung saja. Padang Masya, bumi ni tanah dia merah. Langitnya merah. Tu Padang Masya. Tak ada pokok. Ingat tu Ashraf, geng-geng geng-geng Harley Davidson pun tak datang. Tak ada geng-geng Harley Davidson. Tak ada datang, ya. Padang Masya ni manusia tidak berkasut. Ya. Satu pendapat ada yang berkasut. Dan satu pendapat mengatakan ada yang berkenderaan. Tapi berkenderaan atau pendapat mengatakan tunggangan binatang korban. Ya. Tapi tengoklah kalau dia korban riak, takabur, tak ada. Ya. Sebab tu kena hati-hati buat takabur, buat riak. Ya. Hati-hati tuan-tuan. Sebab Padang Masya bukan Masya Alam. Padang Masya bukan dekat Kelang. Padang Masya bukan kat Melaka. Padang Masya di Syam. Manusia pergi ke Syam. Pergi bangun bergubuk, pergi ke Syam.
Ada yang mereka berjalan tidak berkasut, ada yang mereka berjalan ya menunggang kenderaan, ada yang mereka berjalan yang kakinya di kepala dekat kaki. Betul? Ada hadis. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana dia nak jalan? Kaki dekat kepala dekat kaki. Apa jawab Rasulullah? Engkau sekarang berjalan kaki di bawah, kepala di atas pun Allah boleh menjalankan kau. Macam mana pula kaki di kepala di kaki, Allah tidak boleh menjalankan kau? Itu semua kuasa Allah. Tengok dia salah dengan Tuhan macam mana semasa dia hidup. Tuan-tuan, betul jangan buat banyak. Bila dengan Allah dia senang. Tuan-tuan salah, ahli zina, minum arak, main judi, dia pun minta maaf, Allah ampun. Kalau salah dengan orang, tak selesai. Rasa cukup sampai kat sini. InsyaAllah dalam sekian panjang umur kita jumpa lagi. Baiklah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, bika asbahna, bika nahya, wa bika namut, wa alaikal masir, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.